InsyaAllah kita buka majlis membaca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, temannya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat bersama-sama kita hadir dalam majlis yang sangat mulia, majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang menghadiri di dalamnya mendapatkan keampunan, didoakan keampunan oleh makhluk-makhluk Allah. Majlis yang di mana disebutkan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan ketenangan, rahmat, sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam kelebihan majlis ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, nabi kita, ikutan kita, idola kita, nabi teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah malam ini mingguan tadabbur Al-Quran, tapi sempena minggu Maulidur Rasul. Jadi kita khususkan ada tajuk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini tajuk yang akan disampaikan mengenai mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda Nabi banyak kita dengarkan kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mukjizat? Mukjizat ini dari segi bahasa maksudnya melemahkan. Dari segi bahasa maksudnya melemahkan. Maksudnya mukjizat boleh melemahkan orang-orang kafir yang menentang, orang-orang kafir yang menantang dan sebagainya. Dari segi pengertiannya, istilah mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberi kepada Nabi dan Rasul. Perkara luar biasa yang diberi kepada Nabi dan Rasul. Jadi perkara luar biasa ini kalau diberi kepada Nabi dan Rasul disebutkan dengan mukjizat. Adapun kalau perkara luar biasa diberikan kepada orang-orang yang saleh, kepada wali-wali Allah, disebut sebagai apa? Karamah. Karamah. Kemudian perkara luar biasa yang diberi Allah kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja memberi kelebihan ataupun perkara luar biasa ini terjadi hanya kepada orang-orang beriman, tetapi juga kepada orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir dikenal sebagai apa? Istidraj. Istidraj. Jadi perkara luar biasa kalau diberi kepada Nabi dan Rasul disebut sebagai mukjizat. Diberi kepada orang-orang yang beriman disebut sebagai karamah. Diberi kepada orang-orang kafir disebut sebagai istidraj.
Jadi kita malam ini nak membahas tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang diutusnya Nabi dan Rasul, kita tahu banyak macam mukjizat Nabi-Nabi. Yang mungkin yang paling famous mungkin mukjizatnya Nabi Musa, yang ada tongkat, yang dengan tongkatnya tadi Nabi Musa AS boleh membelah lautan. Dengan tongkat tadi boleh berubah menjadi ular yang besar. Dengan tongkat tadi boleh mengetuk bumi, mengeluarkan air dan sebagainya. Dahsyat mukjizat Nabi Musa AS dengan kehadiran tongkat Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Ada lagi yang lebih dahsyat, Nabi Sulaiman. Mukjizatnya apa tuan? Boleh berbicara dengan jin, dengan haiwan. Ini lagi dahsyat. Tenteranya adalah para jin. Kerajaannya meliputi kerajaan jin. Ketika mana Nabi Sulaiman mendengarkan ada Ratu Balqis dengan istana dan singgahsananya, para jin tadi masing-masing menawarkan diri. Kami akan membawa singgasana Balqis. Ada yang menyebutkan sebelum engkau berdiri dari tempatmu, sebelum engkau mengelipkan mata sudah datang. Nak kata hebatnya tentera Nabi Sulaiman yang terdiri daripada jin. Kemudian boleh memahami bahasa haiwan. Ini mukjizatnya Nabi Sulaiman. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia tuan-tuan? Jadi sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, ada mukjizat-mukjizat yang berlaku di kehidupan Nabi yang Nabi tunjukkan di hadapan kaum musyrikin. Di antaranya Nabi membelah ular. Kemudian pernah keluar air daripada sisi jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang lain, makanan yang sedikit tapi cukup bagi orang yang ramai. Kemudian mukjizatnya lagi ketika Halimah, semalam kita dengar Halimah Sa'diyah menyusui Nabi, ternakan-ternakannya sehat-sehat, susunya banyak. Ini mukjizat. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu mukjizat yang paling agung, yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apa dia? Mukjizat Al-Quran. Al-Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah, mukjizat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, kepada Nabi dan Rasul, tidak ada lain kecuali itulah dia Al-Quranul Karim. Disifatkan sebagai mukjizat yang paling besar. Kita lihat mukjizat Nabi Sulaiman dahsyat, hebat. Mukjizat Nabi Musa hebat. Tapi sebenarnya hakikatnya mukjizat Al-Quranul Karim, itulah dia mukjizat yang terbesar, yang teragung yang pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang turun kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya dan sampai kepada kita pada hari ini, lengkap Al-Quran. Ada bersurah Al-Fatihah, ada bersurah An-Nas. Inilah mukjizat, perkara luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim ini sifatnya, mukjizatnya sangat berbeza dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ada mukjizat ketika mana hidupnya Nabi, hidupnya bersama mukjizatnya. Wafat Nabi tersebut hilang mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa, wafatnya Nabi Musa sudah tidak ada lagi mukjizatnya tongkat tersebut. Zaman kini ada orang mengklaim
kayu-kayu ini, setengah kayu ini adalah kayu daripada tongkat Nabi Musa. Pernah dengar? Mukjizatnya Nabi Musa, wafatnya Nabi Musa, selesai. Hilang. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, wafatnya Nabi Sulaiman, hilang. Mukjizatnya Nabi Daud dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya adalah ketika mana dia hidup dan untuk umat tertentu sahaja. Tetapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quranul Karim kekal sepanjang zaman. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mukjizat ini tetap kekal, tetap boleh pakai, dijadi rujukan, menjadi petunjuk sehingga ke akhir zaman. Tidak terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat yang ada di atas muka bumi, bukan untuk umat kaum-kaum tertentu. Ini dia Al-Quran, tuan-tuan. Malam ini saya cuba nak berkongsi sedikit sebanyak apa sahaja keajaiban-keajaiban, kehebatan Al-Quranul Karim. Mukjizatnya Al-Quranul Karim, bagaimana dahsyatnya, indahnya, luar biasanya mukjizat yang namanya Al-Quranul Karim ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang pertama, sebelum saya ceritakan mukjizat dari segi ilmunya, intinya yang ada dalam Al-Quranul Karim, ada satu mukjizat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim adalah mukjizat dari segi bacaan, dari segi sastranya Al-Quran, dari segi susunan Al-Quranul Karim, yang mana tuan-tuan dan dirahmati Allah, Al-Quranul Karim bila mana dibaca, bila mana didengarkan, tanpa orang memahami pun Al-Quranul Karim, menyebabkan orang yang mendengar tadi boleh tenang jiwanya, boleh tenteram jiwanya, boleh bahagia dirinya. Hal ini pernah dilakukan oleh kajian Dr. Aid Al-Qarni. Pernah buat satu kajian dipanggil orang random, kemudian disuruh mendengarkan Al-Quran, kemudian mendengarkan bunyian-bunyian yang lain, muzik-muzik ataupun yang lain, sehingga mendapatkan hampir berapa persen yang menyebutkan bahawa ketika mereka mendengarkan Al-Quran datang ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman dalam jiwa mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, orang-orang nak pergi ke Mekah, ke Madinah, orang pergi umrah, pergi haji, dalam kapal terbang 8 jam, tidak dengarkan Al-Quran tanpa henti, tanpa bosan, tanpa henti dengar Al-Quran. Sehingga orang-orang barat hairan bagaimana, karena mereka kalau nak dengar muzik pun sampai nak 8 jam maksudnya dah bosan, tepu telinga. Tapi orang Islam boleh dengar Al-Quran 8 jam sepanjang flightnya tanpa berhenti. Sehingga ada para ilmuwan barat menyimpulkan bahawa bagaimana boleh terjadi seperti ini. Rupa-rupanya, rupa bentuk bacaan sastra Al-Quranul Karim ini tuan sangat dahsyat. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran disusun, bagaimana Al-Quran itu disusun dalam Al-Quran sangat cantik. Kita lihat Al-Quran dalam surah At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Sama maknanya. An-nazi'at wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Atau
ataupun surah pendek kita apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sambung itu. Cantik tuan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sama ujungnya. Sehingga mendengarnya saja tuan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, keindahan dalam jiwa. Susunannya saja dah sangat cantik, sangat indah. Kemudian bacaan Al-Quran ini bacaan yang dihafalkan oleh ramai orang, ramai hafiz, ramai hufaz, ramai hafizah. Yang mana tidak ada kitab-kitab yang lain dihafalkan seperti mana umat Islam menghafal Quran. Satu dunia ini berapa juta yang menghafal Quran, teman? Karena dimudahkan, dijadikan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran. Ini baru tuan, ajaibnya, mukjizatnya, kehebatan Al-Quran dari segi sastranya saja, daripada susunannya saja. Belum lagi kita sebut isinya. Bahkan tuan-tuan ada kajian matematik. Ini cara kita dengar. Ada pengkaji matematik mengkaji Al-Quran dari sudut matematik, sehingga menghasilkan satu dapatan yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Al-Karim, contohnya dalam surah Al-Qadr, surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah ini tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Tuan-tuan perhatikan surah itu ada berapa perkataan. Lepas ni kira dalam surah itu ada 30 perkataan. Umpamanya ada 30 juz Al-Quran. Dalam surah Al-Qadr pula ada berapa huruf? Dikaji ini teman. Dikaji hurufnya ada berapa? 114 huruf. Seolah-olah mewakili 114 surah dalam Al-Quran. Ini adakah ini kebetulan? Dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang menceritakan tentang umat Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah jadikan engkau umat pertengahan. Umat pertengahan. Tuan-tuan tahu ayat ini ayat yang keberapa dalam surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah ada ayat 286 ayat. 286 ayat. Ayat mengenai umat pertengahan tadi berada di bawah ayat 143 surah Al-Baqarah, di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Kebetulan tidak. Subhanallah. Belum lagi dikaji, bila dikaji tentang perkataan al-hayah, dikaji perkataan hayah dijumpai ada 145 kali disebut. Bila dikaji-kaji rupanya perkataan al-maut juga disebut 145 kali dalam Quran. Perkataan syaitan dikaji, rupanya dikaji ada 80 kali disebutkan, 88 kali disebutkan. Rupa-rupanya perkataan malaikat juga disebut 88 kali dalam Al-Quran. Sehingga yang ada yang mengkaji lagi dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berlaku di daratan dan berlaku di lautan, 29% ayat-ayat yang mengenai daratan tadi, dan hampir 70% mengenai ayat-ayat yang lautan, menggambarkan tentang bumi, muka bumi Allah. Satu disebutkan 1/4 daratan,
34 adalah lautan. Kebetulan ke tidak? Ini hanya dari segi bentuk susunan sastra kiraan, itu pun dah menunjukkan betapa hebat agungnya Al-Quranul Karim. Belum lagi dari segi keilmuan yang lain. Kita sebut ilmu sains. Bagaimana Al-Quran telah meramal tentang proses kejadian manusia, daripada embrio, nutfah, setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, alaqah, kemudian izam, mudghah, izam menjadi segumpal daging, kemudian daging yang dibaluti dengan tulang. Proses ini tuan-tuan ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Nanti cari dalam surah Al-Mu'minun. Sehingga ada ilmuwan barat, ilmuwan barat namanya apa? Dr. Keith Moore. Dia kaji tentang embrio, bagaimana perkembangan janin dalam tubuh badan seorang ibu. Bila dikaji-kaji, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging, 40 hari dalam, sama seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quranul Karim turun 1400 tahun yang dahulu. Ketika itu belum ada mikroskop, belum ada ilmu sains yang advance, tapi Al-Quran sudah menceritakan tentang proses kejadian manusia. Masuk Islam saintis ini. Kemudian ada namanya Jacques Cousteau. Dia ini penyelam. Bila dia selam di laut, dia jumpa ada bahagian laut yang tidak bercampur, ada bahagian yang terpisah, sehingga dia sangat takjub, sangat kagum. Kemudian bila dapati dalam Al-Quran ada ayat menunjukkan bahawa ada bahagian di laut yang tidak kami campur, kami pisahkan di antara keduanya, seperti ada dinding. Melihat kepada ayat ini, Jacques Cousteau dia masuk Islam. Dan banyak lagi dari segi keilmuan. Belum lagi kejadian alam, kejadian malam dan siang, kejadian matahari dan bulan. Seorang lagi namanya Maurice Bucaille. Dia mengkaji, pakar arkeologi. Dia mengkaji tentang mumia. Mumia Fir'aun. Mumia. Bila dikaji tuan-tuan, didapati bahawa dalam jasad mumia tadi banyak apa? Saki, baki, garam-garam yang ada di tubuh badan mumia tadi. Padahal mumia tadi ditemukan di mana? Di padang pasir, di dalam timbunan pasir, ditemukan di situ. Tapi bila dikaji-kaji, tubuh badannya terdapat saki, baki, garam banyak. Maksudnya banyak konsentrat garam di dalam mayat tersebut. Rupa-rupanya dalam Al-Quranul Karim disebutkan bagaimana ketika Bani Israel mengejar Musa, kemudian mereka ditenggelamkan. Allah sebut dalam satu ayat, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, Bani Israel, Fir'aun, kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang terkemudian. Allah sebut diselamatkan jasad Fir'aun supaya menjadi pengajaran kaum-kaum terkemudian. Oleh itu jasad ini sampai sekarang wujud. Bila dikaji-kaji, oh ini memang hasil garam-garam lautan. Masuk Islam Dr. Maurice Bucaille. Ini dahsyat Al-Quranul Karim tuan-tuan. Subhanallah. Banyak lagi kajian-kajian yang akhirnya dibuktikan di masa sekarang, yang mana telah disebut oleh Al-Quran 1400 tahun yang dahulu. Kemudian apa lagi mukjizatnya Al-Quran, tentang ramalan-ramalan Al-Quran.
Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran tentang Rom yang akan ditawan, dikalahkan. Allah sebut dalam surah Rum, Alif Lam Mim ghulibatil Rum. Rom akan dikalahkan. Quran ini, surah ini turun ketika mana tamadun Rom masih kuat. Setelah wafatnya Nabi, barulah akhirnya ditawan, dijajah kota Rom, yang mana sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ketika turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan, pertolongan dan kemenangan, yang menunjukkan tentang peristiwa Fathul Mekah. Surah ini diturunkan ketika mana belum lagi Fathul Mekah, tetapi menunjukkan kejadian itu di masa akan datang terjadi, tentang ramalan Al-Quranul Karim. Kemudian ada kisah-kisah sejarah yang disebut dalam Al-Quran. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas, kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah di dalam Al-Quranul Karim ini. Oleh itu dalam Al-Quranul Karim banyak, dalam Quranul Karim kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, tentang nabi-nabi terdahulu. Antum pun kenal namanya Cat Stevens. Cat Stevens dia orangnya suka dengan cerita, suka dengan movie. Bila dia buka Quran, dia jumpa surah Yusuf. Dia baca surah Yusuf daripada awal sampai akhir. Dia bacakan bagaimana Yusuf dari kecil, kemudian membesar, masuk penjara dan sebagainya, sehingga akhirnya dia menjadi raja, akhirnya menjadi diangkat menjadi pembesar. Peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf, daripada kecilnya ditindas oleh adik-beradiknya sampai akhirnya dia menjadi pembesar, diangkat. Satu happy ending. Kisah ini memberi kesan kepada Cat Stevens. Oleh itu dia menyamakan dirinya kemudian Yusuf Islam, masuk Islam dengan membaca kisah-kisah Quran. Jadi tuan-tuan, ini Quran luar biasa. Dan Al-Quranul Karim, mukjizat yang ada dalam Quranul Karim lainnya apa? Al-Quranul Karim ini mampu membuat perubahan dalam diri manusia. Al-Quranul Karim mampu merubah diri manusia 180 derajat, merubah total daripada jahiliyah kepada gemilangnya dengan Islam. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab, kita kenal Umar sebelum Islam orangnya pakak tinju, kuat, tegas, kasar, sehingga ada satu bukit di Mekah, Umar selalu ajak siapa yang berani nak challenge-nya, lawan gusti. Tapi kata Umar, sebelum kamu datang ke sini, beritahu dulu dengan ibu bapa, pamit dulu, orang kata, minta izin dulu, takut si pulang, kata Umar. Kerana setiap kali gusti pasti Umar yang menang. Umar satu ketika dalam perjalanan ingin membunuh Nabi ini, Umar kata, aku nak bunuh Muhammad. Dalam perjalanan jumpa dengan sahabat Nabi, kata sahabat Nabi, wahai Umar, kemana engkau? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Kata sahabat tadi, engkau nak bunuh Muhammad, tidak tahukah engkau adikmu sahaja telah mengikut agama Muhammad. Umar dengan marah tadi nak bunuh Muhammad, kembali marahnya pula kepada adiknya, pergi ke rumah adiknya. Pergi rumah ke adiknya dalam keadaan mengejut, mendapati adiknya dan suaminya sedang belajar Al-Quranul Karim. Kemudian akhirnya diringkaskan, dibacakan kepada Umar
Apa bacaan Quran Al-Karim? Taha. Satu ayat aja tuan-tuan, Umar tersentuh hatinya. Umar terkesan hatinya dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Taha, masuk Islam Umar. Masuk Islam Umar. Dan jadi dia pejuang Islam yang tangguh, yang tegas memperjuangkan Islam. Ketika orang hijrah, semua orang hijrah takut-takut. Umar kata, siapa yang ingin suaminya menjadi duda, istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, dia tu ni halang aku untuk hijrah. Tahu? Orang lain semua hijrah takut-takut. Umar masuk Islamnya sebab apa? Baca Al-Quran Taha, bukan baca, dengar saja. Taha. Tukar jadi pembela Islam, pejuangnya, bahkan menjadi khalifah. Ada seorang yang namanya Jundub bin Junadah. Jadi di Arab Quraisy ini ketika zaman jahiliyah ada satu kampung tu terkenal dengan pencuri. Terkenal dengan kampung pencuri. Siapa-siapa yang lalu kampungnya pasti kena rompak, pasti kena curi. Dan orang pun takut nak pergi, nak lalu kampung. Kena curi, diculik. Untung-untung kalau masih hidup. Perkampungan ini dinamakan perkampungan Ghifar, Al-Ghifar. Ketuanya namanya Jundub bin Junadah, penghulu kampungnya tadi. Maksudnya ketua pencuri, ketua perampok, ketua penjahat, Jundub bin Junadah namanya. Jundub bin Junadah ini dapat dengar berita bahawa ada seorang Nabi di Mekah. Pergi dia ke Mekah, tuan-tuan. Seusai melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jundub bin Junadah, ketua perompak, ketua pencuri tadi, tersentuh hatinya, tuan-tuan, masuk Islam. Masuk Islamnya Jundub bin Junadah, kata dia kepada Rasulullah, aku nak pergi isytiharkan keislamanku di depan Kaabah. Rasulullah larang, jangan Jundub. Aku khawatir nanti engkau akan dibelasah, ditumbuk oleh pemusuh-pemusuh Quraisy, orang Quraisy. Kata Jundub bin Junadah, wahai Rasulullah, aku ini dahulu mencuri terang-terangan. Kenapa pula syahadah yang aku terima aku nak sembunyi-sembunyi? Jundub pergilah ke Kaabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang semua orang Quraisy, pasrah Jundub. Sampai hampir pingsan Jundub bin Junadah. Datang Abu Bakar, "Oi, berhenti. Tidakkah kalian kenal siapa dia? Dialah ketua penghulu kampung Al-Ghifar. Kalau kalian lakukan seperti itu, jangan harap kalian boleh lepas kalau lalu kampung Ghifar nanti." Oh, jadi orang Quraisy tahan tadi. Kemudian dia jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang berlaku? Kata Rasul, kau pulang ke kampungmu, kau dalami Islam, kemudian kau ajar orang kampung. Tuan-tuan, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW sampai di Madinah, terdengar seperti satu hentakan kaki yang sangat kuat. Seperti ada segerombolan manusia yang datang yang sangat ramai. Bila dilihat, rupa-rupanya Jundub bin Junadah di hadapan sekali membawa segerombolan sekampung Al-Ghifar tadi, yang mana semuanya adalah memeluk Islam, berjumpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya apa? Kampung pencuri ini. Kerana Al-Quran Al-Karim mampu mengubah, mampu menjadikan mereka insan yang hebat, insan yang berubah total. Itu baru kisah satu sahabat. Jadi semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dididik Rasulullah SAW melalui Al-Quranul Karim, sehingga mereka menjadi generasi yang hebat. Disebutkan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia, maksudnya sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan. Dahulunya mereka siapa? Arab jahiliyah. Datang Al-Quran, datang Nabi Muhammad SAW, ubah menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat di antara seluruh manusia. Apa yang mengubah mereka? Didikan Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran Karim. Perempuan dahsyat tidak Quran Karim? Boleh sambung sikit? Jadi hebat tidak? Dahsyat tidak? Keagungan, kehebatan, mukjizat Al-Quran Karim. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat dan dalam sabdanya Nabi berkali-kali menyuruh manusia untuk mempelajari, mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada pembacanya di akhir akhirat menjadi syafaat kepada pembacanya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka enggan untuk mentadabburi Al-Quran? Afala tatafakkarun, afala yatazakkarun, adakah kenapa mereka enggan memikirkan, mereka tidak mau mengambil pelajaran? Oleh itu Allah sebut Al-Quran alif lam mim, baca Imam Tirmidzi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Walaupun umat Islam sekarang mundur, umat Islam sekarang terbelakang, sedangkan bersama mereka ada mukjizat agung Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan umat dahulu menjadi sebaik-baik ummah. Tapi kenapa umat Islam sekarang menjadi umat yang terbelakang, umat yang ketinggalan, umat yang mundur? Kerana tidak lain tidak bukan mereka jauh daripada sumber keagungan, sumber kekuatan, yakni Al-Quranul Karim. Puan-puan, tidak gunanya sepanjang-panjang malam ini saya sebut tentang kehebatan Al-Quranul Karim. Hebatnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Bila tanya, ada baca Quran si itu? Si ada. Hari itu ada buka Quran si? Yo, si ada. Ni Al-Quran kamu, oh ada kat rumah. Puan-puan, ini kunci kemuliaan, kehebatan ummah Al-Quranul Karim. Tetapi kita tidak mengambil Al-Quran ini sebagai pegangan, sebagai petunjuk, sebagai teman, sebagai sahabat karib kita dalam kehidupan. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita jauh sebagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ini satu muhasabah. Kita sebutkan banyak kelebihan Al-Quran, banyak kemukjizatan Al-Quran daripada pelbagai segi.
Sekarang tinggal ditanya kepada diri masing-masing, dengan kehebatan Al-Quranul Karim, dengan keagungan Al-Quranul Karim, sudahkah kamu mempelajarinya? Sudahkah kamu mendekatinya? Sudahkah kamu boleh membacanya? Sudahkah kamu mentadabburinya? Sudahkah kamu menjadikan dia teman karibmu? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi muhasabah kita sebagai umat Islam. Kata Rasul, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua tersebut. Kata Nabi, kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Berpegang teguh kepada keduanya, tidak sesat buat selama-lamanya, kata Nabi. Jadi oleh itu mari tuan-tuan dan puan, kita kembali dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita kembali mempelajari Al-Quranul Karim. Kita kembali mendidik masyarakat kita, keluarga kita, diri kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau belum boleh belajar Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Umur berapa pun tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu nanti di akhirat dia menyesal, kenapalah dahulu aku masih ada umur tidak mahu belajar Al-Quran. Kerana umat Islam, dusturnya, pelembagaannya, petunjuknya, pegangannya yang Allah berikan dalam menjadi panduannya dalam kehidupan, itulah dia Al-Quran. Dan bagaimana umat Islam boleh jauh daripada Al-Quran ini? Bagaimana mereka nak tetap di atas jalan yang benar, tetap berada di atas jalan yang lurus, sekiranya petunjuknya tidak dipegang, petunjuknya tidak dipelajari, petunjuknya tidak dibaca? Kuncinya itu tadi. Ya, jadi kita mari kita sama-sama mendidik masyarakat kita, keluarga kita, anak kita dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim. Kita didik semua masyarakat kita supaya dekat dengan Al-Quran, kerana inilah kunci keagungan, kehebatan umat-umat terdahulu, kehebatan para sahabat radhiyallahu anhu. Kuncinya Al-Quranul Karim, didikan Al-Quranul Karim. Jadi inilah dia, wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekali lagi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mukjizat Al-Quranul Karim, mampu kita ambil sebagai satu dustur perlembagaan, Al-Quran dusturina, sebagai satu pegangan, sebagai satu yang menjadi peneman hidup kita sepanjang kehidupan kita. Itulah dia Al-Quranul Karim, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu a'lam bissawab. Membaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf. Kita cukupkan pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.